Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia dari negeri Perak Darul Ridwan. Baik, bertemu sekali lagi kita dalam siri diskusi Influencer at Japan edisi Perak. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang sedang bersama kami di laman Facebook Penerangan Perak page. Terus setia di situ, jangan sesegan untuk like, share dan komen di ruangan di bawah ini. Baiklah, dalam episod sebelum ini, kita bawakan topik penipuan cinta cyber. Tapi kali ini bersama dengan saya, Nur Laila Abdul Aziz, dalam siri ke-10 2021, kita akan bincangkan mengenai pertandingan Melaka Mural Kenali ASEAN 2021. Jadi untuk bercakap berkenaan pertandingan ini, kami bawakan tetamu istimewa jauh dari Putrajaya, orang kuat di sebalik tabir. Beliau merupakan seorang wanita yang berjiwa besar, bertugas sebagai pengarah perhubungan antarabangsa di bahagian perhubungan antarabangsa Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Malaysia. Saya perkenalkan Puan Syahniza Azrin binti Muhammad Shah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Zalila. Apa khabar? Khabar baik Puan, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Nampak ceria dan bertenaga sekali dari sini. Ya betul. Alhamdulillah sihat, dikurniakan kesihatan yang baik dan cuaca pun di Putrajaya ni alhamdulillah cerah ya. Jadi itu salah satu orang kata faktor untuk memberikan kita satu sinar Mood keceriaan ceria, pada pagi hari kan. Okey, saya dimaklumkan jadual Puan Azrin untuk bulan ni memang dah pack fully book. Betul ke? Ah, itulah tu. Jadi kami di CMS Perak mengucapkan terima kasih buat Puan kerana sudi meluangkan masa boleh squeeze in masa untuk kami bersama kami di Penerangan Perak pagi ni. Ya. Baiklah Puan, sepanjang bulan Oktober, kita sedia maklum Jabatan Penerangan Malaysia melalui bahagian perhubungan antarabangsa akan menganjurkan pertandingan Melaka Mural Kenali ASEAN 2021. Dan ini merupakan salah satu program ASEAN Awareness yang dilaksanakan di negara kita. Boleh Ya. Puan kongsikan sedikit berkenaan pertandingan ini? Ya Zalila, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Zalila dan juga pihak Jabatan Penerangan Negeri Perak ya kerana memberi peluang kepada saya dari bahagian perhubungan antarabangsa Jabatan Penerangan Negeri Malaysia untuk memberi sedikit penerangan dan juga mempromosikan mengenai pertandingan Melaka Mural Kenali ASEAN bagi tahun 2021. Tapi untuk makluman Zalila dan juga tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, sebenarnya pertandingan mural ini telah pun berlangsung pada 1 Oktober sehingga tarikh tutup penyertaan iaitu pada 31 Oktober 2021. Ya. Dan seperti mana yang dinyatakan di dalam soalan Zalila tadi ya, dia benar Jabatan Penerangan sejak dari dulu lagi telah melaksanakan pelbagai program dan juga aktiviti berkaitan dengan ASEAN Awareness di mana ianya adalah di bawah satu jawatankuasa iaitu Jawatankuasa Kebudayaan dan Penerangan ASEAN, Committee of Culture and Information ataupun dikenali sebagai ASEAN COCI yang bertujuan untuk meningkatkan tahap pengetahuan dan juga memberi kesedaran mengenai hal ehwal ASEAN dalam kalangan masyarakat ASEAN khususnya Malaysia. Jadi pertandingan Melaka Mural ini merupakan salah satu inisiatif Jabatan Penerangan ya berkaitan dengan ASEAN dan secara tidak langsung ianya dapat meningkatkan pengetahuan dan juga kefahaman warga Malaysia berkaitan dengan pelbagai aspek dalam serantau ASEAN. Saya percaya dan kita semua sedia maklum ya, ramai di antara kita yang pernah pergi ke negara-negara ASEAN ataupun apabila dah buka border nanti merancang untuk melancong ke negara-negara ASEAN. Tapi saya yakin ramai yang tidak mendalami keunikan negara-negara anggota ASEAN. Ya Zalila, maksud saya dari segi aspek budayanya, dari segi aspek ekonomi, adat resam, bahasa, kepercayaan mereka. Jadi dengan adanya pertandingan seperti ini, saya percaya orang ramai berpeluang untuk menyatakan kefahaman masing-masing mengenai ASEAN berdasarkan hasil lakaran lukisan karya masing-masing berbentuk mural yang lebih kreatif dan juga inovatif. Pendek kata, samping kita menambah ilmu pengetahuan, sambil kita menguji tahap kemahiran kita dalam melukis ataupun berkarya dan kita juga berpeluang untuk memenangi hadiah yang lumayan yang kami tawarkan kepada para pemenang. Okey Puan,
kita dimaklumkan bahawa pertandingan mural Kenali ASEAN, melakar mural Kenali ASEAN ini dianjurkan secara online. Adakah penganjuran secara atas talian ini disebabkan oleh faktor pandemik atau bagaimana? Ya, betul. Kalau kita lihat senarionya dalam negara kita mengenai mural ini, kalau kita lihat banyak sangat hasil-hasil mural yang dilukis di dinding-dinding bangunan. Kalau kita lihat dekat bandar-bandar utama ya, kita lihat saya percaya di negeri Perak pun ada juga terpapar lukisan Betul. mural di Mm-mm. dinding-dinding bangunan. Okey, malah ianya menjadi satu tarikan pelancongan dalam ataupun luar negara. Kadang-kadang mereka Mm-mm. bergambar kan. Jadi ini terbukti bahawa ada pihak-pihak yang memang mempunyai banyak idea dan mereka sangat kreatif. Jadi begitu juga dengan Jabatan Penerangan sendiri, untuk makluman Zalilah dan juga tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini sebenarnya Jabatan Penerangan juga ada menganjurkan acara melukis mural secara fizikal di sekolah-sekolah terpilih seluruh Malaysia. Pada tahun ini Ada ke? Maksudnya pada pada tahun ini, Puan? maksudnya pada sebelum pandemik. 2 tahun yang Oh. lepas, memang kita ada melaksanakan pertandingan melukis mural. Sekolah-sekolah yang terpilih lah. Ya, Mm-mm. sebab saya percaya ada juga sekolah-sekolah yang menyediakan satu sudut iaitu sudut Mm-mm. ASEAN. Yalah. Kan? Jadi dalam sudut ASEAN tu memang ada antara dinding-dinding sekolah yang terpapar kan Mm-mm. hasil mural ASEAN yang kita laksanakan Ya, pada ketika betul. itulah. Okay? Tapi namun disebabkan kekangan kita sekarang ini, kita perlu patuh SOP dan sebagainya ya, yang disediakan oleh pihak MKN. Jadi Mm-mm. kami mengambil inisiatif untuk melaksanakan aktiviti mural ini secara dalam talian. Dan bila kita sebut dalam talian ini sebenarnya ianya lebih mudah disertai, lebih meluas dan pada Mm-mm. bila-bila masa para peserta boleh menghantar karya mereka ya Mm. sehingga tarikh tutup penyertaan iaitu pada 31 Oktober 2021. Betul. So Ya. maksudnya tiada kekangan lah sebenarnya. Bila-bila masa daripada mana-mana lokasi, peserta boleh Betul. sertai pertandingan ni. Betul, Puan? Ya, betul. Mm-mm. Macam murid-murid sekolah kan, kalau di samping mereka dah menyelesaikan tugasan Mm-mm. sekolah mereka kan petang-petang ataupun waktu malam, bolehlah santai-santai melukis, melakar mural dan terus hantar kepada pihak Jabatan Penerangan kan. Boleh cuba nasib orang kata. Mm-mm. Berkongsi Mana idea tahu dengan kan? mana tahu kan kalau rezeki baik dan juga memang hasil karya itu layak untuk menang, alhamdulillah insya-Allah akan dapat hadiah yang saya katakan tadi lumayan, agak lumayan lah disediakan untuk pemenang. Okey, kita tahu dia punya tarikh tutup ialah pada 31 Oktober 2021. Mhm. Jadi pertandingan ni berbaki beberapa hari saja lagi, hujung minggu ni kira kan? Ya. Kalau Puan boleh kongsikan bagaimana dengan sambutan peserta? Alhamdulillah Zalilah, kami telah pun menerima sambutan yang amat menggalakkan dan kami telah menerima hasil-hasil lukisan mural yang bakal memeningkan para juri untuk Itu memilih peserta terbaik dalam kalangan peserta terbaik. seluruh Malaysia ke dari seluruh Malaysia? Ya, memang kita buka untuk seluruh Mm-mm. Malaysia. So maksudnya daripada Ah, Sabah, Sarawak, Perlis semua ada lah. ya betul. Memang kita libatkan, memang kita buka untuk peserta seluruh Malaysia dan Mm-mm. pelbagai juga pihak telah memberikan kerjasamalah dalam usaha mempromosikan pertandingan ini. Tentu sekali pihak Japan sendiri, pihak RTM, Kementerian Pendidikan Malaysia yang turut memberi ataupun membantu dalam penglibatan murid sekolah ya dan juga pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan juga secara tidak langsung. Jadi kita ada beberapa hari saja lagi ya nak ke 31 Oktober 2021 itu ya di mana penyertaan mural Kenali ASEAN ini akan berakhir. Jadi saya percaya ramai peserta ataupun masyarakat di luar sana tu yang berminat dan saya rasa ada yang dalam proses penyediaan karya masing-masing buat ketika ini. Masih lagi sempat. Masih lagi sempat. Okey Puan, kalau mengikutkan sambutan yang begitu menggalakkan, kita harapkan pertandingan ini akan terus berjaya dilaksanakanlah. Sebelum InsyaAllah. saya ke soalan seterusnya, kita berehat sebentar dan kita saksikan promo pertandingan melakar mural ASEAN 2021. Silakan. Jom sertai pertandingan melakar mural Kenali ASEAN 2021, anjuran Jabatan Penerangan Malaysia. Serlahkan kreativiti dan inovasi anda berdasarkan tema ASEAN iaitu We Care, We Prepare, We Prosper dengan menerapkan ciri-ciri ASEAN
pada hasil karya anda. Hadiah wang tunai berjumlah RM12,000 telah disediakan menunggu untuk dihadiahkan kepada lakaran mural yang terbaik. Penyertaan terbuka kepada 2 kategori. Kategori terbuka iaitu warga Malaysia yang berumur 18 hingga 50 tahun dan kategori murid sekolah iaitu warga Malaysia berumur 13 hingga 17 tahun yang sedang menuntut di sekolah menengah kerajaan dan swasta. Karya mural anda boleh dihantar terus ke Jabatan Penerangan Malaysia dengan mengimbas kod QR yang disediakan bermula 1 hingga 31 Oktober 2021. Layari Facebook page IR Division untuk keterangan lanjut dan jom like and follow Facebook page IR Division untuk maklumat terkini. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh semua, sertai pertandingan melakar mural Kenali ASEAN 2021. Selahkan bakat kesenian melakar mural anda dan menang hadiah lumayan. Baiklah, bertemu sekali lagi dalam siaran Influencer Japan edisi Perak siri ke-10 bagi tahun 2021. Baik, Puan, dalam video promosi yang kita saksikan sebentar tadi, tarikh tutup pertandingan ini adalah pada 31 Oktober 2021. Jika masih ada peserta yang berminat untuk menyertai pertandingan ini, di manakah mereka boleh dapatkan maklumat berkenaan dengan syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh penganjur? Atau Puan mungkin ada tips untuk dikongsi? Silakan Puan. Baik Zalila, sebelum saya pergi dengan lebih jelas lagi mengenai syarat-syarat dan peraturan dan juga mungkin ada sedikit tips yang saya nak kongsikan sebentar nanti, izinkan saya untuk memberi maklum mengenai kategori untuk pertandingan ini. Sebenarnya pertandingan ini ada 2 kategori, kategori yang pertama adalah kategori sekolah, pelajar sekolah yang berumur di antara 13 hingga 17 tahun yang sedang menuntut di sekolah menengah kerajaan ataupun swasta dan juga kategori yang seterusnya adalah kategori terbuka ataupun pelajar IPTA ataupun IPTS. Yang ini kita mensasarkan rakyat Malaysia ataupun pelajar IPT yang berumur 18 tahun sehingga 50 tahun. Jadi peluang tu memang agak luas lah sebab kita buka untuk kategori terbuka ini dan juga kategori pelajar IPTA, IPTS ini bermula daripada 18 tahun sehingga 50 tahun. Okay, itu dari segi kategorinya. Dan bila kita bercakap mengenai syarat penyertaan, bila kita ada pertandingan, tentu sekali kita ada syarat penyertaan. Dan ini saya tekankan di sini, yang paling utama, lakaran mural mesti bercirikan ASEAN. Nama pun pertandingan melakar mural Kenali ASEAN. Jadi perlulah bercirikan ASEAN lah. Kan tak kisahlah kalau misalnya para peserta nak letak bendera-bendera anggota ASEAN kan dan sebagainya. Dan kita memilih satu tema, iaitu tema ini adalah berdasarkan sambutan Hari ASEAN yang ke-54 baru-baru ini, iaitu pada bulan Ogos 2021, iaitu temanya We Care, We Prepare, We Prosper. Itu tema yang kita highlightkan lah. Okay, kalau kita lihat dari segi temanya tu macam lebih kepada situasi semasa sekarang ini, macam COVID-19, kan, kemakmuran negara sekarang ini, kita bercerita ataupun sedang asyik mempromosikan tentang keluarga Malaysia dan sebagainya. Okay, dan hasil karya, hasil lukisan perlu dibuat secara manual, tidak menggunakan sebarang aplikasi digital, perisian grafik atau lain-lain dalam penyediaan lukisan mural, memang kita tidak benarkan. Kita mahukan para peserta menyediakan hasil lakaran ataupun lukisan mural dengan secara manual. Maknanya dengan menggunakan pensel warna, pen, watercolor, boleh kita benarkan. Jadi cara peserta untuk menghantar hasil karya masing-masing sangat mudah. Kalau boleh pergi ke Facebook kami, kita ada sediakan QR code dalam setiap infografik kami. Ada kod QR yang kita sediakan. Para peserta boleh mengimbas kod QR tersebut, dan isi maklumat mengenai diri tuan-tuan dan puan-puan dan terus hantar lakaran anda melalui pautan tersebut. Okay? Peserta hanya boleh menghantar satu penyertaan sahaja
dan peserta juga akan layak menerima sijil penyertaan secara digital. Walaupun tak Bila menang. walaupun tidak menang, kita akan bagi sijil penyertaan. Tapi kalau menang, kita akan bagi sijil penyertaan dan juga sijil kemenangan sekali lah. Ya, sijil Johan, tempat Nat Johan, tempat ketiga dan sebagainya. Tadi Okey? ada trofi sekali Puan ya? Ya, nanti Trofi. kita, ya betul, ada trofi sekali. Nanti kita akan highlight juga tentang hadiah yang kita tawarkan lah, Zalilah. Okey. Teruskan. Okey. Dan yang kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menyertai pertandingan murid ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus mendapatkan maklumat lanjut di portal Jabatan Penerangan Malaysia iaitu www.penerangan.gov.my atau boleh terus ke Facebook page kami. Page rasmi Bahagian Perhubungan Antarabangsa Jabatan Penerangan Malaysia iaitu page IR Division. Dalam tu memang banyak sangat maklumat berkaitan dengan pertandingan mural ASEAN ini. Jadi kat situ juga kita ada sediakan syarat-syarat penyertaan, kita ada countdown pasal mural dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuklah segala maklumat terkini di Facebook page RR Division. Okey? Itu syaratnya. Untuk tips pula sebagai penganjur pertandingan, tentu sekali kami ingin tuan-tuan dan puan-puan ataupun para peserta menjiwai semangat ASEAN itu sendiri dengan mengenali pertubuhan ASEAN, budaya dan cara hidup masyarakat ASEAN dan sebagainya. Oleh itu, untuk tips, mungkin peserta boleh membuat rujukan di internet. Ada banyak sangat contoh-contoh lakaran ASEAN yang tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan di internet. Ya, banyak sangat. Cuma untuk pertandingan ini seperti mana yang saya tekankan tadi, kita ada tema iaitu temanya ialah We Care, We Prepare, We Prosper. Itu temanya. Lebih kepada kesediaan, keprihatinan dan juga kemakmuran masyarakat ASEAN, khususnya Malaysia dalam mendepani pandemik COVID-19 pada masa ini. Dan selain itu juga saya mencadangkan para guru di sekolah juga boleh beri hikmat nasihat lah ya kepada para murid yang ingin menyertai pertandingan ini. Okey, terus kepada hadiahnya pula, seperti mana yang saya cakapkan tadi, kita menawarkan hadiah yang sangat lumayan. Ada kedua-dua kategori akan menerima hadiah yang berlainan. Untuk kategori murid sekolah, Johan akan menerima RM1,000, trofi dan juga sijil. Nat Johan akan menerima RM750, trofi beserta sijil. Ketiga, RM500, trofi dan juga sijil. Dan juga 5 hadiah sagu hati, wang tunai bernilai RM300 dan trofi dan sijil juga. Itu untuk kategori murid sekolah lah. Untuk kategori terbuka dan pelajar IPTA dan IPTS, Johan akan menerima RM2,000, Nat Johan RM1,500, ketiga RM1,000, sagu hati, 5 hadiah sagu hati, wang tunai RM500 dan semua penerima wang tunai ini akan turut menerima trofi dan juga sijil. Baik. Ya. Jadi untuk peserta yang masih berminat menyertai pertandingan ini, jangan lepaskan peluang. Anda boleh menangi wang tunai bermula daripada RM300. Betul Puan ya? Ya, betul. Jadi bertemakan We Care, We Prepare, We Prosper. Lukislah mural anda dan hantar penyertaan anda segera sebelum tarikh tutup. Betul. Baik. Berdasarkan sambutan yang Puan katakan begitu menggalakkan, Puan rasa pertandingan Melaka Mural Kendari ASEAN ini akan dianjurkan setiap tahun atau akan dijadikan acara tahunan? Atau mungkin bahagian perhubungan antarabangsa sendiri ada program tahunan lain yang akan dilaksanakan? Bagaimana? Ya, betul. Untuk makluman makluman Zalilah dan juga para pendengar di luar sana, pertandingan Melaka Mural Kendari ASEAN ini pada tahun ini merupakan tahun pertama ya ianya diadakan. Jadi dengan sambutan yang amat menggalakkan, insya-Allah kita bercadang untuk meneruskan pertandingan mural ini pada masa yang akan datanglah. Dan seperti mana yang saya maklumkan pada awal tadi, ya, Jabatan Penerangan menerusi bahagian perhubungan antarabangsa sebenarnya banyak melaksanakan program-program berkaitan dengan ASEAN. Macam baru-baru ini kita ada menyediakan program-program di atas talian, secara dalam talian, ya, melalui Facebook page kami iaitu Facebook page IR Division, iaitu pertandingan Word Search ASEAN, pertandingan Jigsaw Puzzle ASEAN, pertandingan public speaking, pertandingan ASEAN Story, folktale,
dan banyak lagi program-program yang kita laksanakan. Dan ada satu lagi program peringkat kebangsaan yang dilaksanakan, iaitu Kuis ASEAN Peringkat Kebangsaan 2022. Ini pada tahun depan lah yang kita dalam perancangan kita. Di mana Kuis ASEAN ini merupakan acara 2 tahunan yang dianjurkan secara berkala di bawah program bawah kalender ASEAN COCI. Ya, dan kuis bagi tahun 2022 ini merupakan edisi yang ke-10 dan setelah berjaya dilaksanakan bermula pada tahun 2002 sehingga tahun 2022 yang berobjektifkan untuk meningkatkan tahap pengetahuan dan juga kesedaran mengenai hal ehwal ASEAN dalam kalangan peserta. Jadi pertandingan ini juga akan dilaksanakan secara dalam talian. Oleh itu, sistem untuk menjawab soalan boleh diakses di mana-mana sahaja seperti mana yang kita laksanakan untuk pertandingan mural ini. Ya, dengan menggunakan peranti seperti telefon pintar dan juga laptop. Jadi pertandingan Kuis ASEAN 2020 telah mendapat sambutan yang amat baik ya. Pada tahun lepas, tahun 2020, pertandingan Kuis ASEAN ini telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan dalam kalangan peserta dan telah mencatatkan jumlah penyertaan tertinggi sejak penganjurannya iaitu sebanyak 47,091 penyertaan. Banyak kan? Banyak. 47,000 tu. Jadi pemenang-pemenang pada masa tersebut telah dibawa sebagai wakil Malaysia di peringkat rantau lah. Dan pada tahun 2022 tahun 2020 itu penganjurnya adalah pihak Singapura. Singapura selaku tuan rumah lah pada masa tersebut. Jadi alhamdulillah lah kan walaupun keadaan pandemik ya COVID-19 kita tidak boleh melaksanakan program secara fizikal, kita masih lagi boleh melaksanakan program secara dalam talian. Okey Puan, pendek kata kepada semua orang yang berminat, peserta yang berminat untuk menyertai semua pertandingan dianjurkan oleh bahagian perhubungan antarabangsa untuk mengelakkan daripada tertinggal, jangan lupa selalu layari laman Facebook IR Division ataupun layari laman web www.penerangan.gov.my. Ya, Betul kan Puan? Betul. Okey. Akhir kata menjelang minggu terakhir pertandingan ni, apa harapan Puan? Harapan sebagai penganjur tentu sekali kita mengharapkan lebih ramai lagi peserta akan mengambil peluang ya untuk menyertai pertandingan Melaka Mural Kenari ASEAN ini walaupun dah hujung-hujung tempoh pertandingan tapi saya rasa masih lagi sempat ya untuk pelajar ataupun orang ramai menghasilkan karya terbaik dan hantar kepada kami untuk dinilai untuk mendapatkan pemenang yang akan menerima wang tunai yang sangat lumayan seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi. Jadi bagi para pelajar sekolah, gunakan pertandingan ini sebaik mungkin sebagai satu platform bagi memenuhi aktiviti kurikulum anda lah ya, dan juga diharapkan agar ramai tenaga pengajar serta ibu bapa dapat menggalakkan anak-anak masing-masing untuk menyertai pertandingan ini agar mereka boleh terlibat secara langsung dalam aktiviti berbentuk informasi di samping menambah ilmu pengetahuan negara-negara ASEAN. Okey, oleh itu akhir kata dari saya berbesar hati menjemput semua warga Malaysia yang berumur di antara 13 tahun hingga 50 tahun ramai-ramai menyertai pertandingan Melaka Mural Kenari ASEAN 2021 ini. Okey, jadi begitulah harapan yang disuarakan oleh Puan Azrin tetamu kita pada hari ini. Kita doakan semoga apa yang diharapkan oleh Puan akan tercapai dan semoga pertandingan Melaka Mural Kenari ASEAN 2021 ini berakhir dengan kejayaan. InsyaAllah, amin. Jika saya boleh kongsikan pengalaman bekerja dengan Puan Azrin secara peribadi, saya memang salut dengan beliau. Puan merupakan seorang pegawai yang sangat committed dan sentiasa mahu memberikan yang terbaik ketika menjalankan sebarang tugasan yang diberi. Alhamdulillah. Untuk itu, tahniah Puan. Sekali lagi kami di Penerangan Perak mengucapkan terima kasih atas kesudian bersama kami. Dan tak lupa juga buat penonton kami, saya mewakili warga kerja CMS Perak mengucapkan terima kasih buat anda yang setia bersama kami sepanjang episod Influencer Japan edisi Perak ini diterbitkan. Terima kasih atas sokongan dan komen-komen bernas yang dititipkan buat kami. Baiklah, sekadar memetik beberapa nama yang sering muncul sewaktu siaran langsung iaitu Rafael Bonaparte Gomez, Cik Ad, Juzi Haji Idris,
Halavani, Suryani Ghazali, Khairul Firdaus, Muhammad Fauzi Rosli, Fikri Johari, Siti Norzila, Afikah Rosli, Suzira Z.A, Faizal Tarmizi, Syahrul Azri Sulaiman, Hayati Abdul Aziz, Azza Abdullah, Hasan Ashari, Zarul Ahmad, Harar Sizwan, Iman Zaim, Nur Almirah dan banyak lagi. Terima kasih buat anda. Tanpa anda, siapalah kami. Sehingga bertemu lagi dalam siri yang seterusnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Okay, Puan. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga.